أعوذ بك من شر ما صنعت ولك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت ولك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah sikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sina jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Raf Akademi, para skuad munajat umat muslimin muslimat hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada malam yang penuh barakah, yakni malam 1 Rejab, yang mana bermulanya pada malam ini, yang mana kita masuk pada bulan, antara bulan yang haram. Ada 4 bulan haram di dalam Islam ini, yang mana bermula dengan bulan Rejab. Kata kalau kita lihat definisi bulan haram ini daripada Rawahul Bukhari, yang menyatakan bahawa ada 4 bulan di dalam Islam, iaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Tapi kalau ikut, kita jumpa dulu Rejab lah. Ikut pada susunan Rejab, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram.
Okey. Jadi malam ni adalah malam 1 Rejab, alhamdulillah. Dan kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala alaih, antara malam yang mustajab doa. Termasuk jugalah malam setiap Khamis malam Jumaat. Nah, tu antara malam yang mustajab doa. Khamis malam Jumaat, malam 1 Rejab, malam Aidul Fitri, malam Aidul Adha. Tapi dalam banyak-banyak malam ni, malam yang paling bagus adalah Khamis malam Jumaat. Jadi setiap minggu kita ada waktu mustajab sebenarnya Allah bagi. Jadi jangan kita hadkan hanya pada malam ini saja baru kita nak beramal. Sebenarnya kita pertama setiap minggu Allah bagi ni Khamis malam Jumaat. Tapi ialah memandangkan ianya hati-hati dengan kebiasaan. Dah biasa kan? Dah biasa. Jadi dah biasa, jadi biasa-biasa. Jangan. Jadi kita tak nak kebiasaan menjadi biasa-biasa. Maka penting kita untuk faham. Penting untuk kita menghayati dengan ilmu. Adapun kita ambil manfaat pada malam ini, insya-Allah malam yang pada mananya padanya itu bermulanya malam yang mana masuknya bulan yang Allah muliakan. Bulan haram ni bulan yang Allah muliakan, mas sekalian. Kalau kita lihat dalam surah Taubah ayat 36. Surah Taubah ayat 36, yang mana yang bermaksud Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi. Di antara 4 bulan yang dihormati, nampak? Ketetapan penggunaannya bulan yang dihormati, ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggar larangannya. Dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Kata Al-Hafiz Ibn Katsir di dalam tafsirnya telah menukilkan pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang menyatakan bahawa setiap kezaliman yang dilakukan di dalam bulan-bulan haram ini, dosanya adalah lebih besar berbanding bulan-bulan lain. Begitu juga amal soleh yang dilakukan adalah lebih besar pahala berbanding bulan-bulan yang lain. Jadi jemaah yang muliakan Allah SWT, kata Al-Hafiz Ibn Katsir mengambil pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir Ibn Katsir yang membahaskan ayat Taubah 36, mengatakan bulan-bulan yang haram ni, iaitu bulan Rejab, Zulqaidah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Nah, bulan ini yang mana kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa kezaliman yang dilakukan dalam bulan ini, iaitu pelanggaran hukum hakam, pelanggaran segala suruhan Allah di dalam bulan ini, dosanya adalah lebih besar berbanding bulan-bulan lain. Dan amal begitu juga amal soleh yang dilakukan pada bulan ini dan bulan-bulan haram yang lain, ada 3 bulan haram yang lain, adalah lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Jadi alhamdulillah lah, kalau sebab itu sinonim kalau kita berikan perhatian pada ulama, memberikan perhatian pada bulan-bulan haram ini, ya. Dan ianya adalah persiapan jernih, persiapan untuk kita menuju Ramadan Al-Mubarak. Jadi kita ambil peluang jemaah sekalian, dan kita ambil peluang untuk kita beri perhatian yang tinggi dalam bulan Rejab ini. Antaranya adalah apabila kita lihat banyak amal-amal yang kita boleh jaga, kita sentiasa perhatikan. Terutamanya kalau kita lihat dalam bulan Rejab ini jemaah sekalian, disyariatkan fardu solat. Bulan solat, bulan Rejab akan berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj, 27 Rejab. Jadi bulan solat. Jadi bulan ni apa amalan yang kita nak perkasakan? Kita nak perkasakan amalan untuk kita menjaga solat kita, menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjaga solat pada waktunya. Kita mula nak beri perhatian. Dan di dalam bulan ini juga kita Allah gandakan, sebagaimana Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, gandaan amal soleh itu berlaku berbanding bulan-bulan yang lain. Maka perbanyakkan istighfar dan kalimat thayyibah yang kita
nak membesarkan, mentakzimkan Allah Subhanahu Wa Taala itu, kita nak lipat gandakan pada bulan Rejab ini jemaah sekalian. Alhamdulillah. Dan sebagaimana kelaziman kita setiap malam, kita lazimi dengan kita lazimi dengan munajat umat, dan insya-Allah kita akan terus melaziminya. Bila kita jaga amalan ni, akan dapat jugalah bulan-bulan atau malam-malam yang ada fadilatnya. Dan antara doanya Nabi ajar bila masuk bulan Rejab ni adalah kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu antara doa yang sering kali kita, setiap kali lepas solat ataupun bila-bila kita nak berdoa, maka jangan tinggalkan doa tersebut, iaitu berkatilah kita di bulan Rejab. Berkat dalam hidup ini mas sekalian, yang nak dicari berkat. Ingat, berkat tu apa? Bertambah kebaikan. Az-ziyadatul fil khair, bertambah baik. Dunia ni sifat makin berkurang. Kita tak ada masa kita sikit, usaha kita terhad. Jadi yang boleh boosterkan seluruhnya itu adalah dengan berkat. Kadang-kadang kita tak ada masa, kita nak buat banyak benda tapi kita terhad. Jadi apa kita kena dapatkan? Berkat. Masa kita pendek, usia kita pendek, jadi apa yang nak membuatkan kita banyak amalan kita biar bertambah? Berkat. Sebab tu Allahumma barik lana fi Rajab. Ini berkatilah kami di bulan Rejab ni. Nampak? Bulan ni dah Allah hormati, Allah muliakan. Yang mana dalam bulan ni juga bulan genjatan senjata. Jadi antara amalan yang kita boleh tekankan adalah hapuskan segala permusuhan yang ada. Tiada lagi pending case, zero case. Bagi yang sentiasa menjaga hati daripada sentiasa hatinya kena sentiasa berpuas hati. Ni bulan berhentinya segala peperangan, pergaduhan, tak ada. Bulan ni tidak boleh mas sekalian. Dan bulan-bulan seterusnya lah jadikan cetusan lah. Tak adalah apa-apa isu berbangkit. Sebab itulah kita mula minta maaf dan memaafkan. Kita tak nak ada isu mas sekalian. Sebab kita sebenarnya berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia tak akan ada isu dengan hamba Allah. Sebab mana boleh kita nak berhadapan dengan Allah dengan keadaan hati kita tak berpuas hati dengan hamba-hambanya. Mana boleh kita berhadapan nak menghadap Allah SWT dengan hati kita sentiasa keadaan seperti ada perkara yang kita tidak senang dengan hamba-hambanya. Walaupun hal keadaan itu berlaku tanpa kita sedari kan, situasi-situasi yang mampu membuatkan kita hilang nikmat hati ini, puas ini, hati-hati. Jadi bulan Rejab adalah bulan untuk kita pastikan kita sentiasa berpuas hati. Bulan untuk kita sentiasa berlapang dada. Berlapang dada, hati tak sentiasa luas. Kita kena bawa the beauty of Islam. Semalam kita bincang tentang keindahan Islam. Kita kena bawa je mas sekalian. Jadi itulah antara yang kita boleh tekankan. Dan insya-Allah je mas sekalian, keberkatan itu akan dapat dengan kita berusaha bersungguh-sungguh untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Dengan apa? Dengan mensucikan nanti, tazkiyah, membersihkan nanti kita daripada segala perkara-perkara mazmumah yang membawa kepada pergaduhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bulan ni patut genjatan senjata lah. Dah tak adalah berlaku. Si Israel tu patut tak serang lah Gaza patutnya kan. Dah tak ada lah. Tapi mereka ni degil kepala kerah batu. Kepala batu keras memang tak boleh buat bincang, walaupun sekarang tengah bersidang. Dan yang dikutai oleh Afrika Utara kan, Afrika Selatan kan, Afrika Selatan. Jemaah sekalian yang mana ikut pengajian sifat 20, kajian sifat 20 Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala adalah dilahirkan, diusahakan di Afrika, bumi Afrika Utara, di Algeria, antara yang terbesar. Jadi kita, kenapa Afrika yang pula lead untuk berhadapan dengan Israel punya, nak saman Israel depa lead. Jadi kita tengok rupanya siapa yang ikut pengajian tu buka biografi Imam Sanusi,
Perkataan Tilimsan ni dinisbahkan kepada Tilimsan kerana beliau dilahirkan di Tilimsan, sebuah kota di negeri Aljazair atau Algeria sekarang. Negeri-negeri utara Afrika. Tengok. Afrika Selatan mengutai untuk saman Israel. Afrika Lead, siapa imam besar yang lahir di situ, yang menjadi pencetus kepada pembeda untuk tauhid? Imam Sanusi rahimahullah ta'ala. Jadi di bumi itu, tengok bila ada berkat ni, berkat ni dia akan adalah kelebihan dan kebaikan yang Allah akan berikan. Tapi kalau siapa yang perhatikan jadi jemaah sekalian, insya-Allah, jadi malam ni insya-Allah seperti biasa, amalan yang kita telah lazimi, kita lazimi tentang dengan munajat umat. InsyaAllah mari kita baca suratul Fatihah, 7 qiraat, 14 riwayat. InsyaAllah malam ni saya mula awal, sebab besok saya ada exam sebenarnya, final exam saya di USAS. Jadi besok lepas exam ada jemaah di belah sana utara di Tamping. Saya ada program lepas exam tu pukul 2 sampai pukul 4. InsyaAllah kita jumpa, siapa yang datang ke utara boleh jumpalah nanti besok. Besok saya ada exam, final exam, last paper saya ada 2 paper. Besok saya ada paper orientalis di dalam pengajian Al-Quran. Sekejap lagi bolehlah, sebelum kita akhiri nanti, teman saya Ustaz bantu saya, kita nak buat murajaah sikit. Saya lah nak buat murajaah. Cara nak buat murajaah, nak bagi ingat ni, kita kena bercakap. Saya kena bercakap lah, saya tulis tu bercakap. Kita nak explain. Sebenarnya kita bercakap ni nak bagi diri kita sendiri ingat sebenarnya. Dia kalau kita bercakap, yang kita sampaikan nanti, nanti kita akan ingat lah. Besok kan, antara topik yang dibincangkan tentang orientalisme, fasa orientalism, kemudian nanti ada fasa perkembangan romantisisme, romantik ni zaman bila ada ni. Kemudian tokoh-tokoh terlibat yang involved dalam terjemahan Al-Quran. Beberapa tokoh yang terlibat, antaranya adalah George Sale, kemudian Nassim N.J. Daud, Palmer. Dan yang menariknya, perbahasan tentang orientalis itu sendiri, dia kesan daripada apa yang berlaku di Israel ni semua, daripada orientalisnya cetusan antara pada tahun 1874 selepas revolusi Perancis, the first president in Britain Yahudi. Nampak waktu tu Perancis dia pegang kuasa besar dunia. 1874 selepasnya revolusi Perancis, maka telah pun ada sejarah asalnya depa ni dihalau 70 Masih ketika peristiwa Bar Kokhba. Boleh cari Bar Kokhba tu, search. Depa dah kena halau daripada Palestin 2000 tahun sebelum tu. Umat Islam Palestin datang dulu, Kanaan panggil. Ini antara perkara-perkara yang dibincangkan, antara bagaimana Israel sekarang ni dia boleh involve dalam banyak. Mereka sokong mereka sebab mereka ni dah involve dalam World War 1, World War 2 ni. Mereka ni dah collaborate lama dah. Dan sewaktu 1874 ya, Benjamin Disraeli yang menjadi first president, prime minister pertama dalam sejarah Britain, the largest power in the world waktu itu, Yahudi. Anda bayangkanlah waktu itu dia pegang kuasa besar. Dan dia dah buat kerjasama dengan mereka. Jadi benda ni mas sekalian bukan sehari dua perancangan mereka ni, besar perancangan mereka ni. Tinggal lagi kita nakkan faham perjalanan ni nanti. InsyaAllah nanti lepas munajat umat, munajat umat nanti buat ulang kaji sikit lah. Sebab besok nak exam ni, saya nak buat ulang kaji. Sambil-sambil tu antum semua dengar lah sikit kan.
ilmu yang boleh dikongsi-kongsikan sambil-sambil nak buat ulang kaji murajaah untuk exam esok. Doakan saya dan Allah pemudahkan insya-Allah. Baik, insya-Allah jemaah sekalian, mari kita mulakan dengan munajat umat insya-Allah. Bagi yang ada air, ambil air malam ni insya-Allah. Berkat juga malam berkat keberkatan bulan Rejab ni, kita ambil peluang yang mana yang dah selalu buat ruqyah dengan air tu, kita teruskan saja. Yang mana belum buat, malam ni buat insya-Allah. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Khair. Baik, bantu saya bakal lagi. Saya tengok ada mungkin sahabat kita takut tak alert notice saya buat awal ni. Di TT pun sama, bantu saya bahagikan lagi. Takut mereka tak alert. Tak alert, jadi sebab kita punya munajat umat ni dia tak ada repeat. Dia tak ada ulangan. Walaupun boleh tengok ulangan, tapi kita baca suratul Fatihah tu dia tak ada ulangan. Jadi ambil peluang, bantu sharekan dulu. Mungkin ada yang terlepas pandang, ya Allah kesiannya, kita sama-sama sebarkan. Khair insya-Allah. Besok saya berada di taping first jelajah untuk fitness kolbu lah. Asalnya daripada inisiatif untuk setiap kali saya ke utara, yakni saya belajar di USAS, kemudian saya ambil peluang lah jumpa dengan jemaah-jemaah di utara. Jadi inisiatif tersebut Allah izinkan, ikutkan pada asal perancangan 13 hari bulan saya tak naik USAS. Dan niat asal saya naik USAS, ini Ustaz Tazlan Shah, kemudian saya buat usrah. Dia bukan split. Tapi maka kerana nak memenuhi hajat jemaah kita di sana, maka kita pun proceed 13 hari bulan tanpa saya naik USAS. Takdir Allah, saya kena jadual periksa saya jatuh 13 hari bulan. Itu bertukar tu. Itu bertukar tu. Bertukar. Yang dah syak kita duduk utara, taping. Bolehlah jumpa nanti besok insya-Allah. Mana tak tempat depa buat kat villa mana lah. Jadi bertukarlah. Patutnya pagi, jadi bertukar ke petang. Ayahanda kita Haji Umar Asyad, alhamdulillah pengelola bicara online. Bolehlah jumpa Haji besok insya-Allah. Nanti siapa kat mana dekat taping, dekat mana dah tempat dia. Nanti nak tengok wish. Jadi Allah gerakkan, satukan timingnya saya Harmony Kitchen Villa Taiping. Harmony Kitchen Villa Taiping. Jadi Harmony Kitchen Villa Taiping. Harmony Kitchen Villa Taiping, jemput datang pukul 2 sampai pukul 4. Saya ada di sana. Kita buat jelajah Merdeka Jiwa. Cantiklah tu first Rejab kita di sana insya-Allah. Baik, insya-Allah. Baik, mari kita teruskan dengan kita isi malam ni dengan munajat umat. Mudah-mudahan permulaan awal bulan di bulan Rejab ini Allah berkati kita dengan hajat kita, Allah kabulkan, Allah ampunkan segala dosa kita insya-Allah. Allah permudahkan segala urusan kita. Allah angkat segala perkara-perkara yang tersekat, yang sakit disihatkan, yang sempit diluaskan, rezeki yang susah dipermudahkan, segala permasalahan diselesaikan, fi kulli hajat insya-Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan munajat umat kita pada malam 1 Rejab ini memberikan tambah nilai lagi dalam konteks kita bermunajat. Kerana apa? Dah masuk zon gandaan, berganda amalan. Ganda. Kata Ibnu Abbas dan tafsir Ibnu Katsir, mengatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dalam bulan-bulan yang Allah muliakan, 4 bulan yang Allah muliakan, digandakan amalan. Amalan berganda. Jadi kalau kita bermunajat malam ni berganda. Malaikat nampak Allah gandakan berkah insya-Allah. Jadi kalau kita perbanyakkan amalan bulan ni,
gandaannya. Ingat, yang kita nakkan itu adalah, kalau kita lihat adalah ganjaran Allah, pahala. Jadi kita amalan sedikit tapi ganjarannya banyak. Inilah masanya. Apatah lagi bila tibanya bulan Ramadan Al-Mubarak. Itu lagilah diganda-ganda, dilipat kali ganda. Ya Rab, maha kayanya Allah, pemurahnya Allah Ta'ala bagi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tak akan dapat lipat ganda ganjaran ini, jemaah sekalian. Ini semua adalah asbab kerana kekasih Allah, Habibullah, itulah al-insanu kamil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khair. Jadi saya ulang lagi sekali kafiat membaca Al-Fatihah ni. Saya ambil peluang sikit supaya semua yang mungkin baru boleh ikut, yang dah lama kita refresh balik. Baik, kita akan baca dalam qiraat 7 qiraat dengan bacaan 9 kali bacaan. 9 kali bacaan yang mana kita akan mengikut qiraat 7 dengan riwayat 14. Tetapi 9 kali bacaan. Baik. Bacaan yang pertama kita akan mulakan, saya terus kepada kalimah atau bahagian mana yang berubah. Dia ada perubahan pada hukum mat, yang mana Maliki Yaumiddin. Okay. Bacaan pertama Maliki Yaumiddin, perubahan yang pertama. Yang lain semua sama. Bacaan yang kedua masih mengekalkan Maliki Yaumiddin, dan perubahan pada alaihimu silah, ni sambung, dia panggil sambung, alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Itu bacaan yang kedua. Bacaan yang ketiga masih mengekalkan satu harakat Maliki Yaumiddin. Bacaan yang ketiga, perubahan pada sad ihdinas sira bertukar menjadi sin ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihimu, masih mengekalkan silah alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Amin. Baik, bacaan yang keempat masih mengekalkan perubahan pada Maliki Yaumiddin satu harakat, perubahan pada ihdinas siratal mustaqim, sad bertukar menjadi zai, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, dan perubahan pada alaihimu tadi bertukar menjadi alaihum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bacaan yang kelima masih mengekalkan Maliki Yaumiddin satu rakaat, dan perubahan pada ihdinas siratal mustaqim, dan kembali kepada asal ihdinas siratal ladzi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bacaan yang keduanya itu siratal ladzi sad, dan masih mengekalkan alaihum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bacaan yang keenam adalah bacaan kembali kepada riwayat Hafsun, sebagaimana kita baca kembali kepada dua harakat Maliki Yaumiddin. Sama seterusnya ilal akhir ayat. Ilal akhir ayat. Bacaan yang ketujuh berubahan pada Ar-Rahmanir Rahim, dua rakaat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, mim satu rakaat. Yang lain semua sama ilal akhir ayat. Bacaan yang ke-8 Ar-Rahmanir Rahim, 4 rakaat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ilal akhir ayat. Bacaan yang ke-8 dan bacaan yang ke-9 6 harakat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ilal akhir ayat. Bacaan yang lain semua sama. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Habis. Dan seterusnya saya akan bacakan doa khusus. Ini yang dipanggil tawassul dengan kalamullah, dengan Al-Fatihah.
Yang mana kaifiatnya adalah fi kulli hajat, bagi setiap hajat, di mana malam ini malam mustajab doa. Yang kita bacakan adalah Al-Fatihah, pembuka bagi segalanya, pembuka. Dan mengikut riwayat, ketika diturunkan suratul Fatihah, 7 petal langit terbuka, langit terbuka. Jadi ketika saya bacakan Allahumma bilhaqqil Fatihah wa bihaqqil ladzi jaa bil Fatihah wa bihaqqika man unzilat alaihil Fatihah nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat bisirri. Sebutlah semua hajat. Apa hajat yang kita nak disebut. Itu panggil tawassul dengan suratul Fatihah. Amalan ini diberikan oleh Al-Sahibul Fadilah Datuk Syekh Salihuddin Omar Aqari, Lajnah Pentasih Al-Quran. Beliau antara 30 nama yang ada di Mashaf setiap Al-Quran di Malaysia ini. Baik, saya akan ulang 3 kali. Nas'aluka an ya Allah. Yang pertama itu kita khususkan kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia, khusus di Malaysia dan negara-negara lain. Jemaah duduk, mungkin ada yang di Singapura, di Indonesia, silakan. Kemudian khususan kepada Palestin, Gaza. Ingat jemaah sekalian, bulan Rajab bermulanya peristiwa Isra wal Mi'raj, dan di mana ilal Masjidil Haram, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Inilah peristiwanya. Jadi kita doakan supaya pembebasan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Baik. Nas'aluka an ya Allah. Yang kedua, maka seluruh kita doakan jemaah sekalian muslimin muslimat yang ada, kita doakan fi kulli hajat, permudahkan urusan dunia dan akhirat, kabulkan segala hajat dunia akhirat. Dan yang ketiga, saya akan ulang lagi sekali, nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat. Sebutlah ud'uni astajib lakum, sebutlah segala hajat yang dihajati, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Antara ciri Allah kabulkan permintaan kita, yang pertama, Allah istiqomahkan kita meminta. Itu yang pertama. Yang kedua, hati kita lapang ketika meminta. Yang ketiga, kita akan bertambah baik di saat kita meminta. Hidup kita bertambah baik, perangai kita bertambah baik, itu tanda Allah nak kabulkan. Taib, beserta dengan keberkatan. Taib, mari kita mulakan jemaah sekalian. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا seluruh umat Islam di seluruh dunia ya Allah, khususnya negara Malaysia ya Allah, dan negara-negara Islam yang lain, khususnya negara Palestin ya Allah. Bebaskan ya Allah daripada cengkaman Zionis, menangkan umat Islam ya Allah. Jauhkan balak bencana malapetaka, banjir besar, kemarau berpanjangan ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb, khususan pada semua jemaah yang ada pada malam ni ya Allah. Kabulkan segala hajat kami ya Allah. Dekat malam 1 Rejab ni ya Allah. Kabulkan segala hajat kami ya Allah, dunia akhirat. Permudahkan segala urusan kami dunia akhirat ya Allah. Permudahkan ya Allah, kabulkan ya Allah segala hajat kami ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nasta'in. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb. Fi kulli hajat ya Allah, fi kulli hajat ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, sedang jemaah yang muliakan Ta'ala, syukur pada Allah pada malam ni dan malam-malam seterusnya. Setiap malam kita telah pun lazimi, kita telah melazimkan untuk bermunajat. Apatah lagi pada malam yang padanya ada barakah, ada kelebihan. Sebagai contoh, malam 1 Rejab ini, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, termasuk antara malam yang mustajab doa. Dan kata Ibn Abbas radhiyallahu an, bulan yang Allah muliakan, bulan yang dihormati. Yang mana bulan yang dimuliakan ni kata Al-Imam Ibn Abbas dalam Ibn Katsir. Imam Ibn Katsir mengatakan, daripada pandangan Ibn Abbas radhiyallahu anhu, mengatakan digandakan amalan. Digandakan amalan dan segala perbuatan kezaliman yang berlaku dalam bulan ini juga turut berganda. Jadi lebih besar pada bulan-bulan yang lain. Jadi mudah-mudahan malam ni jemaah sekalian kita bermunajat, maka gandaanlah Allah pandang lebih atas apa hajat kita ni. Dan semua jemaah sekalian yang berhajat dalam untuk menyelesaikan dalam pelbagai maslahah kehidupan ini, pasti dengan bantuan Allah. Tidak boleh tidak jemaah sekalian, mesti dengan bantuan Allah. Memang kita kena harap bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena konsisten lah. Jadi setiap malam kita kena konsisten. Alhamdulillah. Baik, sebagaimana tadi sebelum saya akhiri majlis kita pada malam ni, alhamdulillah pada yang bersama-sama dengan majlis kita, alhamdulillah. Bagi yang baru, ahlan wa sahlan, selamat datang. Bagi yang sudah lama, alhamdulillah, syukur Allah izinkan untuk kita terus istiqamah. Baik, jadi esok tadinya saya akan ada exam, final exam, apa nama tajuknya, orientalis dalam pengajian Al-Quran, orientalis dalam pengajian Quran di USAS. Jadi bertepatan dengan itu, sebab tu saya mulakan awal sikit malam ni, dan habis awal ni, sehari habis ni dengan lagi nak buat murajaah sikit untuk ulang kaji saya lah, ilmu untuk anda semualah. Jadi dan besok siapa yang berada di taping, alhamdulillah jemput hadir di lokasi yang telah ditetapkan pukul 2 sampai pukul 4. Ini semua aturan Allah Ta'ala. Memang niatnya memang
Saya berhajat setiap kali saya naik di USAS, maka ada masa saya nak luangkan masa dengan jemaah di utara. Jadi ikutkan pada tarikh ini, 13 bulan ni saya tak naik USAS. Tapi itulah aturannya exam jatuh pada 13 bulan. Jadi pagi tu, kalau tidak majlisnya pagi 9, tapi memandangkan exam, jadi kenalah ubah lagi tarikh. Ubah waktu jadi petang. Jadi yang mana di Taiping, jumpalah besok ya, pukul 2. Dan talaki rehat berjalan seperti biasa, insya-Allah. Baik mas sekalian, besok ni kita nak bincang apa ni? Besok kita nak bincang subjek orientalis. Bila perkembangan orientalis ni mas sekalian, kita cerita sikit orientalis ni. Orientalis ni definisinya adalah apa dia orientalis ni? Orientalis ni adalah orang barat yang kaji Islam. Itu. Orang barat yang kaji ketimuran dan Islam. Dia ada 3 fasa orientalis ni. Fasa yang pertama pre-orientalis, kemudian fasa pertengahan dan fasa ketiga. Menarik nak kaji di Muslim orientalis ni, Allah takdirkan. Saya nak ilmu, maka Allah jumpakan dengan gurunya hebat. Beliau Dr. Zulfahmi ni pakar adalah orientalis, dan orientalis ni masih baru lagi di Malaysia ni kajian orientalis. Dia lawan kepada orientalis, occidentalis lawan. Baik, jadi bermula pada era Abbasiyah ni, kurun kedua ketiga ni, dia panggil John of Damascus. Dia ada nama-nama orang yang mempopularkan. Tapi pada zaman tu masih belum lagi tersebar lagi orientalis ni. John of Damascus ni dia bekerja dengan Khalifah Abbasiyah. Jadi dia berpaling daripada Khalifah Abbasiyah. Kemudian dia buat propaganda, dia buruk-burukkan Islam. Ini agenda utama mereka. Namun perkara ini berubah sedikit apabila ada seorang lagi tokoh bernama Peter the Venerable. Peter the Venerable ini masih pada kurun yang pertama, dalam era pertama perkembangan orientalis. Cuma Peter Peter the Venerable ni, dia ni mula nak kaji tentang Islam, dan dia mula mengkaji dengan Islam. Maknanya dia nak masuk dalam lifestyle Islam dengan dia nak kaji Al-Quran. Di sini bermula ni. Pada tahun 1142 maka bermulalah penghasilan pentafsiran Al-Quran, the first dalam bahasa Inggeris, yang telah dilakukan oleh Peter ni. Si Peter the Venerable, dia lantik Robert of Cotton buat tafsir Quran, La Quran Muhammad nama dia. Tapi masih pentafsiran dia ada cenderung lagi, sebab waktu tu masih zaman sebelum zaman perang salib lagi. Jadi permusuhan masih berlaku, peperangan masih berlaku. Jadi pentafsiran tu masih terbawa dengan ada sifat pemusuhan tu ada. Dan itu pada 10 dan 15 Masih lah. 10 ke 15 Masih ni. Tapi pada start 16 ke 18 Masih ni mas sekalian, start daripada 16 hingga 18 Masih, era the golden age, the orientalism ini berkembang. Di sinilah selepas revolusi Perancis 1789 Masih, maka di sini era perkembangan orientalism ini mula dikaji dengan proper. Yang tadi dia kaji, kemudian dia provoke. Tapi mentaliti orientalis ni tetap dia takkan bersetuju sepenuh dengan Islam, walaupun dia kaji Islam. Tapi pada fasa pertengahan ni, pada kurun ke-16 ke 18 ni, mereka dah mula untuk adapt sistem Islam ni, yakni dengan buat kajian secara intelektual. Mereka wujudkan institusi, sehingga kan di Oxford University pada 1640 dia wujudkan kesusastraan, fakulti kesusastraan Arab. Dah ada dah. Dia buat kajian. Dia buat kajian tentang Islam. Jadi waktu inilah banyak karya-karya Timur Arab dikaji.
Sebab apa? Sebab dia nak tahu Islam ni berkembang, dia boleh conquer dunia ni, apa rahsia dia kan. Kat situlah jemaah sekalian. Dan terus berkembang apabila wujudnya tokoh-tokoh yang mula mengkaji tentang Quran lagi sekali, iaitu Jose nama je, Nassim Joseph Daud, ini nama-nama ni lah. Dia buat pentafsiran Quran, orang Yahudi buat kaji Quran ni. Dan ianya berkembang, dan akhirnya kurun ke 16 ke 18 ini fasa kemuncak orientalis yang mengkaji Islam. Kemudian kurun ke setelah ke 18 maka bermula era dia panggil, dia mengkaji Islam tapi untuk menjajah, kolonial. Dia kan dengar kolonial ni, imperialism. Jadi waktu itu mula orientalis ni digunakan kaedah kaji Islam untuk mengambil kuasa, nak melemahkan kuasa umat Islam. Ni era ke-19. Tadi 10 ke 15, kemudian 16 ke 18, 19 ke atas, era untuk menjajah. Itulah kata kolonial tu, penjajahan. Dan berlakunya orang kata apa, banyak isu perpecahan berlaku, dan dia licik, dia masuk dengan ilmu ni mas sekalian, terutamanya antara kuasa Melayu kan. Melayu yang terakhir tu Aceh jatuh di tangan waktu itu Britain kan. Dan kerana orientalis lah, Abdul Ghaffar ni dia belajar Islam sampai dia jadi mufti tu. Dia belajar Arab jadi mufti. Dan akhirnya dia meniupkan propaganda di dalam umat Islam di Aceh. Akhirnya jatuh lah empire. Last kali jatuh Aceh lah. Maka di situlah era orientalis ini. Dan dia mula berkembang juga. Dia masuk zaman romanticism ni. Jemaah sekalian, satu keadaan yang mana mereka ni, dia berubah satu metod. Dia nak buat satu gambaran tentang Islam ni. Pada zaman romanticism ni, dia menggambarkan Islam ni, pemerintah dikelilingi dengan wanita-wanita. Wanita-wanita dipanggil harim. Jadi ni gambaran. Zaman romanticism ni dia dilukis, dia buat gambar, akan nampak kan. Dia portray. Dia waktu zaman tu bermula, dia ketika orientalis dengan romantis. Waktu 16 hingga 18 tu. Depa ni lepas revolusi Perancis, maka depa nakkan sesuatu yang bersifat art seni. Dan ini semua jemaah sekalian, dia sebenarnya memberi gambaran yang jelas tentang bagaimana depa berkembang. Dan akhirnya hari ini apa yang berlaku, bagaimana umat Islam terkesan dengan perancangan depa, akhirnya kita nampak betapa terkesannya umat Islam berpecah-pecah disebabkan oleh liciknya pergerakan depa. Itulah dia. Depa kaji tentang Islam dari dalam, kemudian depa masukkan pemahaman-pemahaman yang bertentang. Itulah sebab sikit lah tentang orientalism dengan romanticism ni. Dan yang ditekankan orientalis dalam pengajian Quran. Yang banyak digunakan, mana tafsir Al-Quran oleh orientalis ni banyak digunakan oleh orang liberal, Islam liberal. Depa tafsir Quran dengan kaedah depa, kemudian daripada situ depa serang Islam balik. Jadi sebenarnya jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan situlah sikit sebanyak. Dan adalah tokoh-tokoh yang kita nak bincangkan nanti, itu nanti tak apalah, tu saya tulis sendiri lah. Cuma saya nak bagi gambaran apa sekarang ya masih ada lagi sekarang ni dipanggil area study, peralihan daripada Europe century, sekarang ni American century. Sekarang ni American, kuasa besar mereka. Islam liberal berkembang. Jadi sekarang ni dia berkembang. Dia gunakan kaedah mengkaji. Orientalis ni mengkaji Islam. Poin dia mengkaji Islam.
Jadi bila mengkaji Islam, dia akhir sekarang ni dia gunakan nama dia area study. Dia nak jatuhkan suatu benda, dia tak serang, attack direct. Dia akan masuk ideologi. Ingat apa yang kita nampak sekarang ni, peperangan dari luar-luar itu sekadar nak mengaburi mata je. Dekat Malaysia, liberal tidak bertapak. Dia hanya ambil ideologi daripada Indonesia, JIL, Jaringan Islam Liberal di Indonesia. Dia aktif. Di Malaysia ada tapi pengikut, tapi bukan pengasas. Banyak pengasas belah-belah Indonesia. Wallahualam mas sekalian, mudah-mudahan. Sebab tu kalau kita nak lawan tu, kita namakan, kalau mereka orientalis, kita occidentalis. Kita kaji mereka balik. Sekarang ni ilmiah lah. Kita kena kaji apa yang mereka dah buat, kerana kita counter balik apa ilmu-ilmu yang kita dah dapat. Itu cara dia jemaah sekalian. Itulah antara subjek esok orientalis di dalam pengajian Al-Quran. Doakan saya jemaah sekalian, esok Allah beri kejayaan yang baik. Dan ilmu ni saya ambil belajar ni bukan untuk apa jemaah sekalian, tak ada nak naik pangkat, nak kerja ke apa, tidak. Memang nak ilmu, nak belajar tentang ilmu tauhid. Sebagai contoh, sifat 20 Allah bagi dia macam ni. Bila kita niat nak ilmu ni, Allah akan jumpakan ilmu dan gurunya Allah anugerahkan pada saya dalam perbahasan tadi tentang orientalis semua tu, ni guru-guru pakar sekalian. Memang mereka semua ni, tuan-tuan guru ni mempunyai bidang yang tersendiri. Allah jumpakan saya, alhamdulillah, dan saya seronok lah. Tinggal lagi ada exam kan, kena ngadap lah kena exam, ikut kan, tapi yalah, kita hadapi lah. Ada exam lah. Lepas tu yang seronok ni mas sekalian, alhamdulillah, berkat daripada dengan niat yang lebih utama adalah untuk kajian hakikat kehidupan ni untuk dikembangkan, alhamdulillah, insya-Allah. Dan tesis pun dah diterima, tajuknya kajian peranan akidah dalam mendepani tekanan dalam kehidupan. Dia diterima dah, alhamdulillah. Jadi itulah tujuannya, agar kita ni ada faham balik, boleh rujuk balik, tengok, dan kita nak sebarkan balik. Mudah-mudahan mas sekalian. Wallahualam, insya-Allah itu saja. Yang berada di Taiping atau di belah utara, insya-Allah kita jumpa besok. Insya-Allah pundahkan segalanya, alhamdulillah, insya-Allah. Wallahualam, mohon ampun maaf pada saya kekurangan, terkasa-kata terkurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malamnya penuh barakah ni, sehingga kita bertemu lagi pada sila akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih, kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.